Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 1 KSSM Baharu. Jadi, untuk video cikgu kali ini adalah cikgu nak menerangkan macam mana nak buat dia menggunakan kaedah kalkulator. Alright. Kaedah kalkulator ni sangat penting sebab apa? Kaedah ini yang banyak kita kena guna. Bukan maksudnya banyak kita guna. Adik-adik nanti bila ada kalkulator je, memang ini je lah yang adik-adik akan pegang. Alright. So, di sini cikgu nak ajar macam mana nak tekan kalkulator. Dan antara benda yang cikgu nak ajar adalah kita belajar basic dahulu iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Alright. Jadi di sini untuk spesifikasi kalkulator, alright, kebanyakannya kita di sini kita akan pakai jenama Casio. Okey, tetapi di dalam kalkulator dalam video yang adik-adik nampak ni bukan Casio lah. Tetapi yang paling pentingnya adalah nombor series di atas. Sama ada 350MS ataupun 350ES ataupun 570MS ataupun 570ES. Ini yang kebanyakannya yang banyak digunakan lah. Kebanyakan yang banyak digunakan. Jadi daripada sini kita kena faham satu per satu. Okey, macam mana nak gunakan dia. So, antara yang paling pentingnya adalah macam mana kegunaan dia untuk tambah dan tolak. So, ini adalah kalkulator yang sangat-sangat banyak digunakan. Jadi tambah tolak adik-adik kena nampaklah di sini. Di sini tambah, di sini tolak, di sini darab dan di sini bahagi. Alright, and then yang seterusnya kalau kalkulator adik-adik macam ni pun sama juga kedudukannya tambah, tolak, darab dan bahagi dan nombor-nombornya di bawah. Okey, nombor-nombornya di bawah dan nombor-nombornya di bawah. Untuk hukum-hukum ataupun button-button di atas ni kita tak sentuh lagi. Jadi macam mana nak buat dia kalau kita ada operasi sebegini? Senang sahaja, isikan ke semua ni macam mana yang adik-adik nampak dalam kalkulator. Sebenarnya ada dua cara. Sama ada adik-adik isikan ke semua benda yang adik-adik nampak dalam kerja, isikan ke semua dalam kalkulator, ataupun adik-adik buat satu persatu mengikut BODMAS. Jadi, alright, cikgu akan tunjukkan macam mana nak masukkan terus ke semua benda ni, ke semua ni dalam kalkulator. Jadi kena faham satu persatu. Yang pertama sekali adalah negatif. Negatif boleh ada dua tempat ya. Satu di sini, nampak kurungan negatif kurungan di sini, ataupun negatif di sini. Boleh pakai. Mana-mana pun boleh pakai. Okey, jadi selalunya cikgu pakai tolak di sini. So, masukkan saja negatif 12, okey. Kemudian tolak 15. Kemudian darab di sini dan kurungan. Kurungannya di sini adik-adik nampak ni kurungan. Dia nampak kurungan. Kurungan negatif 3 tutup kurungan dan tolak kurungan negatif 6 tutup kurungan. Just tekankan tu saja. Okey, dan nak check balik tekan arrow di sebelah kiri ni, check balik negatif 12 tolak dengan 15, darab dengan negatif 3, tolak dengan negatif 6. Dah tulis semua, terus tekan sama dengan. Dapat terus adik-adik dapat sama dengan 39. Itulah jawapan dia. Okey. Jadi kalau adik-adik jumpa kalkulator macam ni mungkin dia punya interface dia lain sikit lah. Okey, tetapi sama juga nak tekankan dia. Negatif 12 tolak 15 and then darab kurungan negatif 3 tutup kurungan tolak buka kurungan tolak 6 tutup kurungan. Okey. So, daripada sini, terus tekan sama dengan, sama dengan, adik-adik akan dapat sama juga 39. Okay, alright, sama dengan 39. Jom kita tengok yang seterusnya. Alright, sini senang saja. Jom kita tengok yang mana yang susah sedikit. Ini bila bermain dengan pecahan dan perpuluhan. Jom kita tengok, cikgu akan tunjukkan kalkulator ini dahulu. Okey, saya tunjukkan kalkulator ini dahulu. Macam mana nak tekan pecahan. Untuk pecahan untuk kalkulator ini, adik-adik tolong tengok ni. Nampak ni ada button A, button B/C. Ini kena berhati-hati. Sebab apa untuk kalkulator ni, adik-adik kena pandai bermain dengan kurungan. Alright, kena pandai bermain dengan kurungan. Dan dalam apa-apa pecahan atau perpuluhan, selalunya pecahan, kita tukarkan semua kepada improper fraction.
Okey, iaitu di sini kita tukarkan dia menjadi negatif 1/4 campur dengan negatif 4/5, dan di sini darab dengan, di sini kita tukarkan ni tambah di sini 6/2 12 campur 1 je 13/6, tolak dengan 5/16. Kita tukarkan dia dulu. So bila kita dah tukar, barulah kita senang nak tulis. Dan dalam kalkulator kena banyak bermain dengan bracket. Okey, sebab apa? Kalau tak main dengan bracket, nanti kalkulator akan faham kod lain, nanti jawapan pun kod lain. So mula-mula sekali tekan kurungan negatif 1/4. Tekan negatif 1 per, di sini nampak, nampak di sini per 4, and then tutup kurungan. Kemudian buat apa pula? Just isikan je lah yang lain. Campur dengan kurungan negatif 4/5. Tutup balik kurungan. Kemudian darab kurungan lagi. Setiap pecahan kena ada kurungan. 13/6. Tutup kurungan dan tolak, buka kurungan balik, iaitu 5/16, dan tutup kurungan. Dan kesemua ni just tekan equal, adik-adik akan dapat sebegini, iaitu ini adalah merujuk kepada mixed number, iaitu negatif 271/240. Itu adalah jawapan akhir dia. Alright. Macam mana kalau adik-adik ada kalkulator yang macam ni? Kalau kalkulator ni senang sikit lah. Kenapa? Sebab apa? Dia ada bentuk pecahan macam ni. So adik-adik kena isikan. So tekan saja butang kat sini. Sama juga bawah CLC di sini. So tekan di sini. Mula-mula tekan negatif dahulu. Kemudian tekan di sini 1. Dan tekan ke kanan. Dia akan pergi 4. Dan tekan ke kanan. Ataupun ada cara lain. Tekan tambah. Buka kurungan. Negatif, tekan 4, baru tekan ini. Sama juga. Adik-adik boleh main-main lah. Okay, boleh main-main. Kemudian darab dengan kurungan juga. Ini tak ada kurungan pun tak apa. Sebab apa? Kalkulator akan faham. 13/6. And then tolak dengan 5/16. Tekan je equal. Sama juga. Tetapi di sini dia akan bagi dalam bentuk improper fraction. Iaitu bentuk improper fraction just lebih kurang sama, iaitu negatif 551/240. Itu adalah jawapan akhir dia. Okey, adik-adik kena fahamlah macam mana nak tekan kalkulator untuk pecahan dan perpuluhan. Macam mana pula untuk soalan seterusnya sebelah kanan di sini? Perpuluhan senang sajalah. Kalau perpuluhan nampak titik kat bawah ni, itu saja. Dan yang ni tak perlu pentingkan banyak main dengan kurungan sangat. Just tekan saja 2.34 campur dengan 3.1 darab dengan kurungan negatif 0.1 tutup kurungan tambah 0.2. Dari sini tekan saja sama dengan jawapan last akan dapat 2.23. Kalau kalkulator sebegini lebih kurang 2.34 campur dengan 3.1. Dan di sini cikgu nak tunjuk sikit 0.1 ni dia boleh shortcut je. Kenapa? Macam mana boleh shortcut? Tekan kurungan 0.1 ni tak perlu tekan kosong. Just terus tekan kosong. Depan tu tak payah tulis, terus tekan perpuluhan 1. Akan dapat jawapan yang sama. Kemudian campur dengan perpuluhan 2. Walaupun tak ada kosong di sini, ini adalah shortcut. So tak perlu tekan kosong lah. So jawapan dia tetap sama. By the way, untuk yang ini, dalam kalkulator ini kadang-kadang dia bagi mesti akan bagi dalam bentuk pecahan. So macam mana nak tukarkan dalam bentuk perpuluhan? Nampak butang S dan D di sini. S dan D di sini tekan je saja, dia akan tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Ini cara dia. Okey. Senang saja cara kalkulator dan sebab tu cikgu tunjuk di sini. Jadi daripada sini cikgu nak tekanlah satu persatu. Alright, cikgu tekan kalkulator ini dulu untuk soalan di sebelah kiri, dan apa-apa pun tukar kepada improper fraction, darab tambah, so kita akan dapat 1.125 campur dengan 3.13 campur 25, so 5.3 tolak dengan 12 tambah 5 adalah 17, 12.6 darab dengan negatif 8.27. Okey. Alright, so ini cara dia. Just tekan saja kalkulator dan kena berhati-hati dengan kurungan. Kalau pecahannya kena berhati-hati dengan kurungan ya. So 1.125 kemudian campur dengan kurungan 5/3 tutup kurungan
tolak dengan buka kurungan balik 17 per 6 tutup kurungan dan darab dengan kurungan negatif 8 per 27. Okey, terus tekan sama dengan adik-adik akan dapat jawapan dia yang akan dapat poin-poin lah. Okey, dapat poin-poin di sini sama dengan 3.63. Alright, tukar kita buat dalam 2 titik perpuluhan. By the way, kalau adik-adik nak tukar dia dalam pecahan juga, tekan balik ABC ni. Dan bila tekan balik ABC ni, adik-adik akan dapat jawapan yang diberikanlah 3409 per 648. Daripada sinilah adik-adik kena faham untuk tekan kalkulator. Dan kita tengok untuk kalkulator ni pula, kita tengok soalan yang sebelah kanan di sini macam mana. Tekan saja negatif 3.25 kemudian bahagi 13 per 15 tolak kurungan. Di sini boleh tekan tolak dengan kurungan. Di sini ada cara dia lagi, kita boleh tak boleh tukar improper pun tak apa, tekan shift, tekan di sini, tekan shift di sini baru kita dapat bentuk macam ni. Itu mix number and then isikan sahaja. Tekan ke kanan, ini 1, ini 6 dan tutup kurungan. Tutup kurungan di sini dan darab dengan 0.25 terus tekan 0.25. Alright. So pastikan kesemuanya betul adik-adik dah isi dan tekan sama dengan dan terus akan dapat jawapan negatif 77 per 24. Ataupun kalau adik-adik nak dalam perpuluhan, tekan S and D. Di sini akan dapat negatif 3.208. Okey. Jadi ini adalah caranya untuk adik-adik nak selesaikan macam mana operasi penggabung dalam menggunakan kalkulator. Jadi kalau adik-adik dah faham untuk dah tekan kalkulator sini, cikgu boleh kata adik-adik dah pas dah bab 1, dah pandai dah bab 1. Okey. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Okey, kalau ada apa-apa masalah sila tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey. Jadi itu sahaja daripada cikgu dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.